Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. Jadi hari ni kita akan mulakan, ada orang masuk lagi. Hari ni kita akan mulakan kita punya kelas dengan sambung balik apa yang telah kita tengok sebelum ni. Okey. So sebelum kita mulakan, saya nak hari ni seperti biasalah bagilah Adam baca doa. Adam baca doa Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Adam. So, untuk hari ini sebenarnya kita akan masuk bawah tajuk. Masih tajuk yang sama, iaitu pengamiran. Kita akan tengok luas rantau. Okay? Luas rantau. So, kita akan tengoklah kat mana rantau yang kita akan cari luas dia. Okay. So, kita akan mulakan kelas kita. Jadi, nanti ada soalan macam biasalah. Korang angkat tangan dulu. Baru korang sebut nama. Okey, jap 2, 4, 6, 8. 8, 3. Okey, ada lagi 6 orang. Okey, betul lah orang yang tadi. Okey, so kita akan tengok dekat sini. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok kita akan okey, apa yang kita akan buat hari ni? Okey, kita akan buat bincang. Saya akan tunjuk dulu apa yang kawan kamu buat. Okey, kamu pun dah tengok dah dalam grup kan, masing-masing hantar. Cuma siapa yang tak hantar tulis dalam buku latihan elok-elok, saya tak nak tanda. Okey, dan yang terkini korang dah banyak hantar tapi saya tak tanda lagi kan sebab saya tengah hantar juga kertas budak form 5 pemberian BER ejaan. Okey. Okey, jadi lepas tu kita akan tengok tajuk apa yang kita nak masuk hari ni dan saya akan terang, korang tanyalah apa-apa nak korang tanya. Okey, jadi ni kamu tengok Okey, saya tak boleh nak share, saya nak buat full screen. Kalau saya nak buat full screen nanti orang nak masuk saya kena tutup tu macam step dia leceh sikit Jadi saya tak buat full screen lah yang ni. Okey, jadi ini tugasan. Jadi tengoklah ni. Ni daripada 5A Tania, ini semua orang hantar. Bukanlah semua. Ramai yang hantar untuk tajuk ni. Okey, dan saya dah tanda kebanyakannya. Jadi bagus bila awak buat macam ni, memang ini adalah bukti awak apa yang awak buat. Jadi hari-hari memang kita akan buat macam ni lah, macam biasalah, macam kelas sebelum ni pun kita dah buat ni. Okey, jadi tu dia, cuma kalau awak tengok dekat sini kan, dia ni nampak tak kuasa 4/3. Yang nak buat macam ni boleh, awak nak tukarkan dalam punca kuasa 3 pun boleh. Okey, kalau yang kita boleh simplify, kita boleh simplify terlebih dahulu awak punya jawapan. Okey, dalam peperiksaan SPM, jawapannya kalau boleh tu bagi yang terringkas. Macam tu. Okey. So ini daripada 5A, Taniah, Danish dengan Nazira. Ramai lagi yang hantar. Tapi saya ambil ni dulu. Tak apa, lain kali nanti ambil orang lain punya. Jangan kata, cikgu ambil dia punya, tak ambil aku punya. Tak apa. Okey, kemudian ni Kelali Mercy. Okey, Nabila Zaidi. Ni Nabila punya latihan. Okey, ini dia dan ini Yasmin Zulaika. Okey. Jadi kalau tulisan elok-elok senang sikit saya nak ni. Dan warna bila kamu bila hantar gambar tu pastikanlah berada di cahaya yang cantik. Tak payah dekat aurora pink lah, biru lah. Warna tu saya tengok Allahu Akbar, sakit mataku. Okey. Ini tugasan yang saya bagi masa tu dalam kelas kan, saya suruh buat dan awak hantar. Kemudian latihan yang saya bagi, ini orang yang paling awal hantar. 2 orang yang paling awal hantar, adil pun. Ada seorang 5C, seorang 5A.
Selepas 2 orang ni hantar, saya tanda latihan yang atas tu dan saya suruh stop hantar masa tu kan. Lepas tu ramailah hantar, alhamdulillah. Okey ni, jadi sebenarnya saya tengok alhamdulillah penguasaan kamu dalam apa yang saya sampaikan hari tu cantik. Okey betul kan. Ni jadi kalau korang nak tengok nanti dekat setiap siapa yang tak berapa okey kan, malas nak bertanya kat saya, rasa macam tanya cikgu pun tak faham juga kan. Awak bolehlah tengok siapa punya latihan yang awak percaya. Kan awak tengok. Okey. Jadi dekat sini macam yang Adam buat ni kan. Sebenarnya kita boleh tekan kalkulator. Tapi macam Adam kata kan. Hari tu Adam kata dia tekan kalkulator lama. Sampai lama tak keluar-keluar. Kan. Sebenarnya kalkulator pun bila kamu keluar soalan tu dalam pecahan yang pelik-pelik. Kalkulator pun dia jam sikit nak kira. Sebab kalkulator pun murah punya kan. Ada ke yang 100 lebih? 100 lebih tak boleh guna. Okay, jadi ni kalau guna kalau soalan macam soalan D semua ni awak boleh semak gunakan kalkulator. Haikal, engkau punya kalkulator dah okey Haikal? Sama je. Sama je. Tak apa Haikal. Allah nak engkau congak betul-betul Haikal tak apa. Haikal punya kalkulator tak boleh tekan yang ni sebenarnya. Kan Maksudnya sebenarnya kalau tak ada masalah tekan je terus macam tu Haikal. Tapi Haikal kata dia tekan tak dapat-dapat kan? Betul kan? Betul. Jam lah tu. Jam. Okay, mungkin kalau siapa yang rajin dia boleh buka keypad ni, tukar-tukar ke tengok ke. Okay. Jadi itu dia. Ini semua yang kamu dah hantar. Ramai yang hantar. Tahniah. Okay, alhamdulillah. Cuma saya tak semak betul-betul satu-satu lagi. Okay. Siapa yang dah hantar. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Sangat penting kamu kuasai kemahiran ini supaya memudahkan kamu ikuti apa yang saya nak ajar pagi ini. Okey, jadi sebelum saya teruskan, ada lagi tak siapa-siapa yang tak okey dalam topik ini? Untuk topik ini, pengamiran dan gantikan nilai. Afiq dah join belum? Afiq, tolong ada tak Afiq chat ke apa? Sebab Afiq ni kadang-kadang dia chat. Afiq ada? Afiq? Tak ada Alamak. Tadi kelas ada tak Afiq? Tadi tak ada kelas. Tadi tak ada kelas. Alamak. Okey, kalau tak apa, saya kejap saya kena panggil dia. Afiq, line dia dari semalam teruk je kot. Ya ke? Dia present pun dia left. Dia tak dapat nak bercakap semua tak keluar suara. Okay, saya tanya ayah dia. Okey, jadi yang ini dah habis. Saya harap tak ada apa-apa masalah. Kalau ada masalah, awak tanyalah. Okey, so hari ini kita akan masuk topik yang baru. Okey, dia bukan topik baru tapi topik lah. Topik kita pengamiran. Masih lagi bawah tajuk pengamiran iaitu bab 3. Dalam pengamiran kita dah tengok kamiran tentu, tak tentu semua. So di sini kita tengok pasal luas rantau. Okey, luas rantau dia ada dua. Dia ada dua, satu dekat paksi X, satu lagi dekat paksi Y. InsyaAllah hari ni kita cuba sentuh, kita fokus dulu pada paksi X. Okey, luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi X. Maksudnya luas itu kita akan cari luas itu luas di bawah lengkung dan dia pergi ke paksi X. Itu maksudnya. Okey. Jadi, apa yang perlu kamu buat dekat sini? Macam saya kata, sangat penting kamu kena tahu kemahiran yang sebelum ini. Okey. Ini formula. Yang dalam kotak ni formula. Awak boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey, sebab apa yang saya buat ini, yang ini adalah berdasarkan buku teks muka surat 96. Dan awak juga boleh rujuk dalam awak punya modul muka surat 57. So, kita akan tengok dua-dua ni. Dan dalam ni pun saya ambil buku teks dan modul saya combine untuk kamu tengoklah kat sini. Okey, you tengok bila dia kata luas rantau antara satu lengkung dengan paksi X. Okey, apa yang dimasukkan dekat sini, dia macam ni. Kita akan mencari luas. Okey, kalau awak tengok luas ni membentuk apa? Okey, sekejap alamak. Okey, dia macam ni. Awak tengok lengkung kita yang warna merah. Lengkung kita yang warna merah tu awak tengok di sini.
Kita nak cari, dia kata luas rantau antara satu lengkung, okey, dengan paksi X. Macam tu. Dan limit dia ada. Had dia dari sini sampai sini. Jadi kawasan yang kita nak cari yang dia warna pink kat situ. Jadi bila dia kata dia ni luas rantau pergi ke paksi X dan sebenarnya dalam peperiksaan dia tak bagi tahu pun nak pergi paksi X ke pergi paksi Y, sesuka hati awak lah. Dan sebenarnya awak pergi paksi X ke pergi paksi Y ke, awak dapat jawapan yang betul as long as kamu kira dengan betul. Masalahnya kalau kamu tersilap pilih paksi. Contohnya dekat sini sebenarnya paksi X lebih mudah. Kalau kamu buat paksi Y boleh. Tapi awak menyusahkan diri awak. Kenapa? Kalau pergi paksi Y, dia akan pergi sini, cari kotak, tolak yang sini, tolak sini. Jadi susah. Jadi, dia boleh tapi akan menyusahkan awak. Jadi, tak naklah ambil yang susah-susah. Yang senang pun tak boleh lagi kan? Okay, kita ambil yang mudah-mudah. Jadi, bila kamu tengok dekat sini, kita nampak dia ke paksi X. Maka, apa yang perlu kamu tengok ni? Formula dia. Formula dia apa? Y. Y dx. Apa maksud Y dx? Kamu kena ubah persamaan kamu Y dalam sebutan X. Okey, Y dalam sebutan X. Nampak? Dia jam. Tak ada orang masuk kan? Okey, sana. Okey. Okey, jadi bila kita buat dia ke paksi X, you mesti ubah persamaan kamu Y in term of X. Y in term of X. Okay. So, apa maksud Y in term of X? You ubah persamaan kamu Y sama dengan dalam sebutan X. Dia buat DX. Dia buat DX di sini. Kenapa dia buat DX? Sebab kita buat lengkung dengan paksi X. Jadi, kita buat DX. Nanti kita buat, kalau dia ke paksi Y, kita buat dia DY. So, apa-apa pun persamaan kamu kena ubah dulu Y in term of X. Susun Y sama dengan. Itu maksudnya. Apa dia A dan B? A, limit yang kecil sampai ke yang besar. Dah keluar yang ini, tak ada masalah. Dia sama saja dengan yang sebelum ini. Boleh? So, kita, okay. Kalau ada soalan, angkat tangan. Kalau awak senyap, okey lah tu. So, saya teruskan. Ini dia. Kalau awak tengok, so ini juga ada dalam buku teks, muka surat 97. Cikgu. Ya. Slow sikit cikgu punya screen delay. Okey. Dah, keluar dah? Baru keluar. Okey. So, yang ini awak tengok, dia luas. Kalau awak tengok dalam buku teks, muka surat 97. Okey, muka surat 97 ada dekat situ. Jadi dekat sini dia kata apa? Bagi satu rantau yang dibatasi oleh satu lengkung dan paksi X. Satu lengkung. Lengkung kita mana yang warna merah? Satu lengkung dan paksi X. Macam tu. Jadi dia kata, jika rantau itu berada di bawah paksi X, maka nilai kamiran adalah negatif. Nampak? Maksudnya ni lengkung, kita nak pergi paksi X, maka kita dapat kawasan ini. Lengkung nak pergi paksi X. So, ini kawasan kita. Jadi, kawasan yang berada di bawah paksi X, yang berada di bawah paksi X, dia akan memberi jawapan negatif. Ini paksi X, dekat bawah dia. Jawapan dia adalah negatif. Nanti awak kira. Manakala kawasan paksi Y, dia berada di atas paksi X, ke atas paksi X, you akan dapat jawapannya positif. Jadi nanti kita akan tengoklah contoh kita buat macam ni. Ini kawasan belurik. Awak buat macam ni, awak tahu jawapan awak akan positif. Sebab kawasan belurik berada di atas paksi X. Dan sebaliknya, kalau graf tu ada macam ni, yang ini, maka dia akan memberi nilai negatif. Okey, nanti kita tengok apa nak buat kalau dia negatif. Okey, sebab luas, ukuran. Ukuran boleh negatif tak? Respon? Tak boleh. Tidak. Tak boleh. Ukuran tak boleh negatif. Yang negatif tu boleh. Tapi masa tu kamu dah tak boleh nak bercakap dengan saya dah. Kalau negatif berapa kaki ke bawah tu. Kan, kalau dah ready dengan nilai ukuran negatif, masa tu saya tinggal kita makan nasi kenduri, baca doa selamat je. Okey.
Okay, so itu maksudnya luas ada positif, ada negatif. Tetapi nanti kita tak boleh abaikan dia jadi positif. Nampak? Luas bagi kedua-dua rantau adalah positif. So kita tengok macam mana boleh jadi positif. Agak-agak korang lah, macam mana boleh positif? Apa agak-agak? Tak ada jawapan? Kamu tengok dalam modul muka surat 57. Dekat contoh B yang atas sekali tu. Yang itu dia tunjuk. Nanti saya tunjuk juga kat sini. Okey. Okey, ini dia dalam modul. Okey, nampak skrin saya? Nampak. Okey. Ini daripada modul muka surat 57. Inilah yang ditunjukkan ada kawasan negatif. Luas suatu rantau. Luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi X. Ini you punya lengkung. Ini you punya paksi X. Dia bagi limit dari A sampai ke B. Kalaulah awak tengok, saya nak suruh cari luas tu, dia bentuknya macam ni. Okey, buat elok-elok lah, saya buat tersengit dah ni. Okey, dia ni, kalau dia garis lurus, straight line, ini luas apa? Bentuk apa tu? Yes, yang pertama ni bentuk trapezium. Tapi yang bawah ni dia melengkung. Jadi dia bukan trapezium. Kamu kata nak jadi bulatan tambah, contohlah kamu kata bulatan kot cikgu, jadi tambah segi 4 semua, tak boleh. Okey, jadi dekat sini kita akan menggunakan kamiran. Begitu juga dengan yang B. B dia kata luas rantau yang terletak di bawah paksi X. Macam inilah. Ni kawasan belorit ini. You punya lengkung. Ini you punya paksi X. So mana kawasannya? Yang warna yang saya loritkan. Jadi limitnya dari mana? Dari A sampai ke B. So bila awak nampak kawasan belorit berada di paksi X, letakkan tanda modulus. Bila letak tanda modulus, apa cerita? Apa? Positif. Ya. Betul ke? Jadi positif. Betul. Suara lelaki je, perempuan tak ada Perempuan masak ke? Buat breakfast ya? Perempuan. Tiba-tiba ada berarti. Okey, so awak nampak bila dia kawasan belorit itu berada di bawah paksi X, you letakkan tanda modulus, maka awak akan nampak automatik nilai dia negatif akan jadi positif. Itu kalau dalam modulus. Okey, cumanya nanti kita tengok bila dia melibatkan dua-dua kawasan, jangan main tekan kalkulator terus. Buat satu-satu. Kan? Maksud saya macam ni tengok kalau saya buat macam ni, contohlah dia macam ni. Dia dari 0 sampai ke A sampai ke B. Jadi awak buat satu-satu. Kira dulu dari 0 sampai ke A. Lepas tu dapat jawapan berapa. Lepas tu kira pula dari A sampai ke B dapat berapa. Yang kedua ni lah awak akan positifkan. Awak jangan main buat dari A 0 sampai ke B. Nanti awak tak akan nampak adanya nilai negatif. Faham? Boleh? Okey, next. Kita tengok seterusnya. Ini dia luas rantau. Ini yang paksi Y. Saya saja tunjuk tapi kita tak masuk untuk paksi Y hari ini. Okey. Jadi awak tengok ini paksi Y yang kita akan tengok untuk kelas yang seterusnya. Bila paksi X awak dah faham, paksi Y ni sekejap je. Saya tak payah ajar pun kalau awak faham dekat paksi X. Paksi Y bezanya apa? Formula dia awak tengok. Dia akan buat formulanya X dy. Maksudnya persamaan kamu kena ubah X in term of Y. Sini jadi Y kuasa 2 tambah 3Y ke macam tu. Dan kita letak dy. Kenapa? Sebab kita kamirkan yang ada Y. Okey, ini kita akan tengok nantilah. Okey, so awak tengok contoh 14 daripada awak punya buku teks, masih muka surat 97. Okey, jadi dekat sini, okey, boleh follow saya tak laju sangat. Okey, saya tunjuk dekat sini. Apa yang perlu kamu buat adalah, you tengok persamaannya 2x kuasa 2. Dalam buku teks ada jalan kerja, tapi saya nak terang. Jadi, you tengok, tadi kita dah kata dah, kalau dia pergi, awak nampak ni, ini paksi X, ini awak punya paksi Y. Okey, ini paksi X, ini awak punya paksi Y. Lengkung awak yang warna merah, kawasan belorit warna pink. Jadi tengok ni lengkung, di bawah lengkung dia pergi ke paksi X. Jadi kita akan buat kamirkan dari 3 sampai ke 6.
Okey, dari 3 sampai ke 6. Persamaan kita y in term of x. Dah cantik dah y in term of x. Dia dah cantik dah y dalam sebutan x. Okey, jadi kita ambil persamaan kita, iaitu 2x kuasa 2 kamirkan dalam sebutan x. Jadi dx. Ini buat macam biasa kamu dah buat dah, iaitu apa dia kat sini? Apa dia? Kamiran jadi apa? Siapa saya nak panggil Ainul. Ainul 5C. Kamiran ini jadi apa Ainul? Ainul? Ainul mat 2x kuasa 3 per 3. Yes, good. Per 3. Okay. Jadi kita akan masukkan di sini adalah 6, 3. Ini wajib ditunjukkan sebab ini jalan kerja yang kena ada. Markah kat situ. Okay. Lepas tu you substitute 2. 6 kuasa 3 per 3 tolak 2, 3 kuasa 3 per 3. Sini juga ada markah sebab kamu substitute nilai limit atas tolak bawah. Sampai sini hati-hati atau tekan kalkulator. Tekan kalkulator macam Adam kata hari tu dia tekan-tekan tak boleh. Awak cubalah kalau nasib awak baik dapatlah. So tengok kalkulator, boleh terus tekan kalkulator ataupun tekan satu-satu di sini. Kalau tekan kalkulator, you tekan tanda kamiran, masukkan 2x kuasa 2. 2x. X kamu you tekan alpha, you tekan tutup kurungan keluar huruf x. 2x kuasa 2. Apa lagi? Dah tak ada dah. Okey, koma. Limit kita apa? Limit kita 3,6. Okey, then you tutup kurungan. You tekan kalkulator, you dapat jawapan 126. Siapa yang buat satu-satu? Kan 6 kuasa 3 darab 2 bagi 3. 3 kuasa 3 darab 2 bagi 3. Boleh. Boleh juga. Okey, so kat sini you akan dapat 126. Okey, boleh? Cikgu, Ya. saya nak tanya, kenapa cikgu cakap tadi kena buat satu-satu macam 0 hingga 3, 3 hingga 6. Tapi yang ni dia tak buat. Okey, yang tadi dia kan libatkan dua bahagian. Ini tak ada, ini cuma satu bahagian je. Kan? Yang tadi dia libatkan dua bahagian. Maksudnya gambar dia ada di atas, di bawah. Kat sini dan di sini. Dia berhenti menukar arah. Tadi atas yang saya tunjuk tadi dari 0 sampai ke A. Dia berada di atas. Yang ni di bawah. Jadi maksudnya dia ada dua bahagian. Tapi yang dekat sini 3 sampai ke 6 terus. Dia tak ada pemisah dekat mana-mana. Faham Michael? Faham cikgu. So yang ini pun sama. Soalan B pun sama. Soalan B kita tengok Kita tengok soalan B. So kalau kita selesaikan soalan B ni, kita akan dapat untuk soalan B ni awak tengok saya akan tunjuk jalan kerja dekat sini. Sorry, dia tertutup pula. Soalan B awak tengok kamiran masih lagi lengkung dengan paksi X. So lengkung kita ada persamaan dah. Paksi X limit kita daripada 2 sampai ke 5. Persamaan kita, dia terkeluar yang tu. Kita padam dia. So kita buat dekat sini, kita buat daripada 2 sampai ke 5. Persamaan kita X kuasa 2 tolak 6X tambah 5. Dx. Budak suka tanya, cikgu dx tu tak nak buat boleh tak? Kenapa tak nak buat? Saya nak tanya kenapa tak nak buat. Kalau dia kata malas, kena buat. Kalau dia kata, cikgu kalau saya buat jadi allergic, jangan buat. Kan? Tapi sekarang ni setahu saya tak ada pun pelajar allergic nak tuliskan dx, tangan jadi gatal-gatal ke tak ada kan? Jadi tuliskan. Bila kamu dah kamirkan, jadi kat sini, you dapat X kuasa 3 per 3 tolak 6X kuasa 2 per 2 tambah 5X, masukkan 5 tolak 2. So yang boleh simplify, you simplify terlebih dahulu. Masukkan nilai. Kan? 5 kuasa 3 per 3 tolak 3, 5 kuasa 2 tambah 5 darab 5. Tolak, masukkan pula 2.
Okey, 2 kuasa 3 per 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 5 darab 2. Nak selamat letak dalam kurungan. Tekan kalkulator tu satu-satu. Apa maksud saya satu-satu? Mula-mula kita selesaikan dulu tekan kalkulator dekat yang sini. Tekan yang ini dulu. Dapat jawapan baru tekan yang ini. Okey? Jadi awak akan dapat jawapan. Kalau awak tekan kalkulator terus pun boleh. Okey, siapa yang kalkulator dia biasa tak ada masalah, awak boleh tekan kalkulator terus. Maksudnya kat sini, you tengok. Okey, kita ambil tanda kamiran. Masukkan. X kuasa 2. Okey, X. X kita alpha. Okey, itu X kuasa 2. Ambil dekat soalan tau ya. Tolak 6X. 6X. Alpha, awak punya tutup kurungan. Itu 6X. Kemudian tambah 5. Tu dia. Okey, koma, letak koma, masukkan limit bawah. Limit bawah kita 2. Okey, koma. Limit atas kita ialah 5. Tutup kurungan. Okey, berapa jawapan? Kat buku teks ada kan? Apa jawapannya kat situ? -9. Okey, nampak? -9. Jadi bila awak nampak negatif, jangan pengsan. Sebab saya dah pesan dah. Memang berada di bawah paksi X, jawapannya ialah -9. So, dia sebenarnya bila kamu nampak kawasan belurik kamu itu berada di bawah paksi X, kamu akan letakkan tanda modulus. Macam tu. So, jawapan kamu nanti -9. Bila dia dalam modulus, jawapan kamu jadi 9. Faham? Cikgu nak tanya. Ya. Kalau kita tak buat modulus tu tapi kita jawapan -9 lepas tu terus sama dengan 9 ni tak boleh? Boleh. Boleh sebab awak kena tahu di mana markah diberi masa peperiksaan. Markah diberi semasa peperiksaan adalah di sini. Dia tengok kamera ni 1 markah. Dia as long as kamu nampak ni kuasa bertambah, kuasa baru bawa ke bawah. Okey, tengok ni. Okey, naik atas, turun bawah. Dah ada 1 markah. Masuk nilai 1 markah. Markahnya 3. Jawapan terakhir. Jadi kalau ni kan yang kamu dah masuk nilai, you tak tekan nilai kat sini pun, you ambil daripada atas ni pun tak ada masalah lah maksudnya. Janji jawapan betul. Masuk Adam tadi, sekiranya tanda modulus tidak diletakkan, tapi tiba-tiba Adam letak positif 9. Tak apa, sebab kita faham pelajar tahu kalau dia positif kan, so maksudnya dia faham lah berada di bawah paksi X, nilainya negatif dan dia keluasan tidak boleh dibiarkan dengan nilai negatif. Faham? Okey, ada soalan lain? Ada soalan angkat tangan? Kalau tak boleh on mic, boleh chat. Ada? Tak ada tak ada orang angkat tangan. Saya tak tengok dekat sini sebab saya, kalau saya nak tengok kan nanti saya kena pergi dekat you punya meet tu kan. Boleh Okey, kalau boleh kita teruskan. Sebab tu saya kata kemahiran yang sebelum ini sangat penting. Kalau yang sebelum ni nak kamerkan, semua tu awak tahu, dah tak ada masalah dah. Kan? Sebelum ni memang kamu dah buat dah semua ni. Cuma dia tak tunjukkan dalam bentuk gambar. Okey. Jadi ini untuk luas. Dan seterusnya kita tengok. Ini dia. Ni tadilah jalan pengiraan dia sebenarnya dalam buku teks tu. Okey, ini dia. Ini pun sama. Okey, yang ini pun sama. So ini dalam modul kamu. Kan? Dalam modul. Jadi sama je lah. Dia pergi atas paksi X. Jawapannya positif. Bawah paksi X. Jawapannya adalah negatif. Tapi bila dia cerita pasal luas, jawapan kamu mesti dipositifkan. Faham? Boleh? Boleh. Okey, good. Boleh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kalau okey, sebab bila kamu okey dengan paksi X, paksi Y nanti tak ada masalah. Macam saya kata, awak dah faham, lagi senang. Laju je. Lepas ni, habis je paksi X, kita masuk paksi Y, lepas tu kita masuk volume. Habis tajuk ni. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Lengkungnya adalah Y equals to 2x² minus 6x. Cari luas bagi rantau belurik. Dia tak cakap pun dengan paksi X kan? Dia tak cakap pun. Okey, jadi tips dia macam mana? Kita tengok. Okey, awak tengok persamaan ini Y in term of X. Y-nya berkuasa berapa? 1. 1. X-nya berkuasa berapa? 2. Okey, jadi kita akan mengambil huruf yang berkuasa tinggi.
Jadi huruf yang berkuasa lebih tinggi adalah huruf X. Bermakna luas kita pergi ke paksi X. Tips ni tak ada tulis pun dalam buku teks. Tips ni okay, saya yang dapat, bukan saya dapat lah. Maksudnya saya dapat daripada bila saya belajar. Kan? Sebab macam masa saya baru-baru nak mengajar dulu, saya pergi belajar, cari macam mana nak ajar. Saya faham, nak bagi budak faham, susahnya nak faham. Jadi saya pergi belajar. Okay, so tengok kat sini Y dengan X. X berkuasa 2, Y tu berkuasa 1. Bermaksud sekarang dia huruf X yang lebih tinggi kuasa. Lebih tinggi kuasanya, maka luas kita pergi paksi X. Bila luas kita pergi paksi X, you tengok persamaan. Make sure dia Y in term of X. Yes, dah betul Y in term of X. Dah betul Y in term of X. So kita akan ambil, yes, dekat sini yang Haikal tanya tadi. Yang ini baru kita pisahkan. Kita nampak ada kat bawah dengan atas. 0 pergi ke 3, 2X kuasa 2 tolak 6X. Dia berada di bawah paksi X, letak dalam modulus. Macam tu cara buat. Tambah, kita buat dari 3 sampai ke 6, 2X kuasa 2 tolak 6X. Macam tu. Okey, macam tu. Jadi sampai sini, setelah kamu dah dapat yang ini, apa yang perlu kamu buat? Kamirkan macam biasa. Kamirkan macam biasa. Okey, saya nak seorang perempuan. Siapa ya? Amira, 5A. Amira? Ya, cikgu. Okey, Amira. Bagi saya jawapan, Amira. Jawapan dia... Kamirkan. Kamirkan ni. Jadi? Jawapan dia 2X kuasa 3 per 3 Okey. tolak 6 kuasa 2 per 2. Ya, betul. Sini, dan kita masukkan 0, 3. Okey, ni boleh simplify. Tambah yang ini pun sama. 2X kuasa 3 per 3 tolak 3X kuasa 2. Saya dah simplify ya, tinggal macam ni je lah. Masukkan 3 dengan 6. So dekat sini, masukkan macam tadi. Masukkan. Okey, saya buat dari jauh sini sebab nanti takut tak muat. So you tengok dekat situ 2X. X kita berapa? Ambil atas tolak bawah. 3 kuasa 3 per 3 tolak 3 kuasa 2 per 2. Habis. Tolak, ambil kosong. Kalau awak tengok sini sebenarnya, kosong ni hati-hati ya. Ramai pelajar bila dia kosong je dia ingat kosong. Untuk yang ini memang kosong sebab dia tak ada nilai yang tak ada X. Kalau ada nilai yang tak ada X, maksudnya dalam persamaan kamu ada tiba-tiba tambah 3. Dia tak akan jadi kosong. Untuk kes ini memang jadi kosong. Sebab X masukkan kosong, kosong. X yang ini masukkan pun kosong. So awak boleh buat tolak kosong. Macam tu boleh. Lepas tu tolak, buat satu lagi. Satu lagi buatlah yang sama. 2, 6 kuasa 3 per 3 tolak 3, 6 kuasa 2. Habis tolak, masukkan 3. Okey, 2, 3 kuasa 3 per 3 tolak 3, 3 kuasa 2. Habis. Buat satu demi satu, kira dulu yang ini berapa, tuliskan jawapan, tolak yang sebelah kanan, dapat jawapan. Ataupun sampai sini, you tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kita ambil macam biasa. Okey, kita ambil kalkulator kita, you tengok yang ini, yang soalan. Okey, tekan kalkulator on, masukkan tanda kamiran. Masukkan tanda kamiran. Dan awak masukkan nilai-nilai dia, sini 2X kuasa 2. Boleh tak? Okey tak? Boleh? Boleh. Ni saya tak habiskan maksudnya awak faham sebab kenapa saya tak habiskan jalan kerja ni, sebab ini dah buat dah sebelum ini. Okey, next kita tengok seterusnya. Tu jalan kerja dia. Okey. Okey, kita teruskan, ini dia. Sekarang you tengok latihan. Latihan ini merupakan latihan yang ada dalam modul. Okey, tolong lengkapkan sekarang, cuba buat yang ini. Soalan 1 dan soalan nombor 3. Siapa dah siap, terus hantar dekat Telegram. Siapa dah siap, angkat tangan, bagi tahu, hantar kat Telegram. Saya akan buka Telegram dan kita akan tengok jawapan kamu. Okey, cuba buat. Okey, siapa yang dah siap, angkat tangan. Lepas tu, kalau angkat tangan tu maksudnya saya akan buka Telegram. Maksudnya ada orang dah hantar jawapan.
Okey, sambil tu awak tengok dalam modul saya nak tengok kehadiran sekejap. Tadi ada 5 orang lagi belum join. Sekarang kita ada 3, 2, 4, 6, 8. 8, 44. Masih sama. Orang yang sama masih tak masuk saya rasa ni. Okey, saya nak check dekat. Okey, siapa ada masalah boleh terus WhatsApp saya bagi tahu. Okey, saya check 5C. 5C. Fakira ada tak? Fakira ada? Fakira masih tak ada. Okey. Make sure nanti tengok rakaman kita yang saya akan share. Harith tak ada Harith ni memang masalah internet tapi dia akan Harith ada? Dari mula tadi ada. Alhamdulillah. Kau tukar internet dah ke? Okay. Tak tahu. Ni dia tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Afiq masih tak ada. Afiq ada? Ada dah? Angkat tangan kalau ada, Afiq. Okey. Pergi pangkal lah pula. Okey, next. Akmal Haris. Masih tak ada? Angkat tangan kalau ada. Akmal ni saya dah kontak mak dia, dah kontak dia dah. Okey, Nurina masih tak ada? Okay. And one more. Zul Hazira. Masih tak ada? Okay. Okay, 5A. 5A. Okay, good. 5A semua ada. Alhamdulillah. Bagus, Tania. Okay, so 5C je lah. Jadi kalau awak tengok orang yang sama, tak apa. Kadang-kadang memang diorang ada masalah internet. So tak apa, nanti saya akan contact diorang. Okay, ada orang dah siap jawapan? Siapa dah siap boleh share dan angkat tangan, saya nak tengok. Okay, siapa yang hantar dekat Telegram sebelum habis kelas ni, tuliskan nama macam biasa. So, saya akan bagi markah PBD untuk kamu yang ini. Yang hantar sebelum, yang masa dalam kelas ni je. Masa dalam kelas. Maksudnya sebelum 10.30. Selepas 10.30, saya cuma tanda tapi saya tak ambil markah. Markah tu bukanlah untuk keseluruhan. Maksudnya untuk satu topik ini macam biasalah. Dah belum? Ni, satu lain dia berapa? Pergi ambil buku. Suruh kakak tuan tengok panjang. Tak ada lagi korang ada lagi dengan saya ke tak? Ada cikgu. Senyap, senyap sunyi. Terkejut saya. Jangan tinggalkan. Aku dan PowerPoint. Naim, line kau okey hari ni, Naim? Hilang dah Naim. Naim? Tadi ada sangkut-sangkut sikit. Lepas tu okey kan? Kau cakap dengan laptop tu, tolonglah okey kan. Nanti kalau tak Cikgu Zarina bagi tahu mak. Tapi sebenarnya kalau bagi tahu mak lagi bagus, dapat laptop baru ke, bagi device yang baru yang lagi okey ke. Belum belum ada hantar. Okey, ada yang dah hantar. Alia.
Okey, kita tengok Alia punya. Alia dengan Fahana 5A. Okey. So kita tengok dekat sini. Yang lain tak apa. Awak boleh hantar juga nanti. Okey, ini dia kawan kamu dah hantar. So, nampak. Okey, jadi dekat sini tapi sekejap saya tak boleh. Sekejap, saya kena copy dulu. Kalau tak, saya tak boleh nak tanda. Okey, saya masukkan tempat yang baru, senang. Tak keluar pula. Tu dia. Okey, so ini jawapan yang kawan kamu dah buat. Okey, iaitu daripada siapa ni? Alia. Alia 5C. Okey, ni Alia buat. Jadi awak tengok dekat sini. Sana saya besarkan dia. Jap. Mana dia? Okey. Masuk dekat Word senang patut tadi. Okey, nampak Jadi ini latihan yang tadi yang kita tengok. Okey, awak tengok persamaan dia. Okey, good. Jadi dalam kes soalan macam ni, persamaan dia apa yang perlu kamu buat, you kena expand dulu. So dia jadi negatif X kuasa 2 tambah 9X. Betul? Lepas tu you tengok dia susun. Okey lah ni dia susun. Tak nak susun pun tak apa. Dia buat 9, ambil yang positif kat depan kan. Okey je. So 9X kuasa 2 per 2. Okey, good. Kat sini dia dapat 1, markah K1. Okey, kemudian dia substitute nilai. You dapat K1 lagi. Then, you tengok jawapan akhir. Dia dapat jawapan akhir dekat sini adalah 11/6. Okey? Semua orang dapat? Ada tak yang dapat jawapan lain daripada ini? Betul ke jawapan ini? Ya, jawapannya 11/1/6. Betul ke jawapan ini? Jawapan belakang lain. Sekejap. Tak apa. Jawapan belakang jangan tengok. Kita tengok dulu nilai ni. Okey, sebab jawapan belakang tu awak punya nilai. Yang ini semua betul? Semua orang dapat nilai ni tak? Betul. Dapat. Okey. Jadi jawapan belakang 14/1/2. Jadi kalau saya tak tengok jawapan belakang, tapi kalau ikut jalan kerja dekat sini dia buat negatif okey. Tak ada masalah, betul je ni. Dah betul dah. Okey, so ini jawapan dia. Boleh? Okey, next. So itu soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Banyak dah hantar dah. Bagus. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ambil Fahana punya jawapan. Okey, saya tak payah copy sana lah. Awak nampak Ni nampak tak sekarang saya share? Nampak. Okey, awak tengok Ni Fahana punya jawapan. Soalan kat sini 3x per 2. So bila dia pecahan, bagus. Ingat lagi, alhamdulillah. Naikkan atas jadi kuasa negatif. Okey, dan seperti biasa, kuasa negatif, you akan dapat 3x kuasa negatif 1 per negatif 1. So dia dapatlah negatif 3 per x. Ni Fahana dah buatkan cantik-cantik. Kan, dah buat cantik-cantik. Kalau tak, kat sini, tengok siapa yang masih tak berapa okey. Kenapa tiba-tiba Fahana buat macam ni? Okey, sebenarnya 3x kuasa negatif 2 tambah 1. Bahagi negatif 1. Fahana dah terus tuliskan jawapan yang lengkap. Masukkan nilai. Maka dapatlah jawapan dia. 2/1/4. Okey. Ramai pelajar akan tanya, cikgu, ni wajib letak ke tidak? Okey. AppMath ni dia tak wajibkan unit. Jadi kalau awak letak pun boleh. Tak letak pun tak ada masalah. Faham? Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, so ini habis. Okey, ni pun sama. Jadi yang ini awak tengok walaupun Aikal, ini nanti mungkin Aikal akan tengok. Ni Aikal ingat. Contoh ini mungkin dia kata, sorry. Kenapa tak ada warna? Okey. Contoh kalau kat sini. Contoh kalau ikutkan, dia dari kosong. Ini yang tadi. Okey. Okey, ni maksudnya dia buat dari negatif 1 terus sampai 3. Tak perlu buat daripada negatif 1 sampai 0, 0 sampai 3, tak perlu. Sebab apa? Sebab kawasan berlorek semua pada kawasan yang berada di atas spaksi X. Macam ni pun sama. Kita terus ambil paling kecil, negatif 1 sampai ke 4. Tak payah buat dari negatif 1 sampai 0, 0 sampai 4. Jadi panjang cerita dia.
Sebenarnya jawapannya sama je. Jadi kenapa? Sebab dia punya kawasan semuanya berada di bawah. Tapi kalau tiba-tiba dekat sini ada, kat sini 8 contohnya. Yes, ini awak buat negatif 1, 4 tambah 4, 8. Kena pisahkan. Kenapa? Sebab ada yang bawah paksi X, ada yang berada di atas paksi X. Faham? Boleh? Boleh. Okey, itu dia untuk luas. Jadi ini bezanya tadi saya nak tekankan ada nilai kat tengah ni tadi. Kan tadi Haikal ada tanya kan, dia kata kenapa tak yang satu tadi kan saya pisahkan. Yang saya pisahkan sebab dia berbentuk macam ni. Kalau ada kawasan melurit di bawah paksi X dan ada kawasan melurit di atas paksi X, maka kita kena pisahkan. Kalau macam ni, walaupun ada kosong dekat tengah ni, tapi kawasan meluritnya semua atas paksi X. Jadi kita jangan pisahkan. Dia nak pisahkan boleh. Awak nak pisahkan dari negatif 1, kosong. Awak buat kosong, 3. Boleh. Tapi awak buat 2 kali. Buat persamaan yang sama. Kan menyusahkan tu. Jadi tak payah. Terus saja dari negatif 1 sampai ke 3. Boleh? Okey, saya tengok Alhamdulillah banyak yang dah hantar dalam Telegram. So, saya akan tengok awak punya siapa yang hantar. Oh, Alhamdulillah. Bagus. Okey, ramai ni. Sampai 10.30 je last. Sekarang 10.26. Okey, so habis yang itu luas. Ini dia. Yang ini yes kita pisahkan. Nampak? Dia buat A, area 1, area 2. You buat dari 0 sampai ke 1. 0 sampai ke 1. Kemudian 1 sampai ke 2. So kat sini you akan buat 0, 1 persamaan yang atas. You expand dulu persamaan ya. Dia akan jadi kuasa 3. Tambah area yang kedua iaitu dari 1 sampai ke 2. Yang ini awak letakkan tanda modulus. Sebab dia berada di bawah paksi X. Faham? Boleh? Boleh. Okay, so jadi yang untuk next kita akan tengok luas yang pergi ke paksi Y. Jadi sebagai latihan untuk hari ini, PBD saya akan ambil yang hantar dekat Telegram. Okay, you punya modul saya nak kamu siapkan sehingga muka surat 59. Okay, kemudian hantar gambar dekat Telegram macam biasa. Okay, hantar je gambar dan tuliskan nama macam biasa. Awak punya modul. Okay, so buat dalam modul, buku teks tak apa. Soalan dalam buku teks hari ini saya tak bagi latihan. Saya bagi latihan dalam modul sahaja. Faham? Okay. Okay, sebelum saya akhiri, saya nak tanya. Siapa nak cerita kat saya apa yang kita dah belajar hari ni? Pok pek, dah 1 jam. Kan 40 minit ada. Jadi apa yang kita belajar hari ni? Okay, sekarang saya akan lama tak tengok muka korang. Macam rindu lah pula kan. Okay, cepat. Lepas ni kelas apa? Rehat. Oh, rehat. Kalau rehat aku bolehlah terlajak. Aduh, menyesal cakap cikgu rehat. Okay. Okay. On camera. Cepat. On camera. Tak on camera maka PBD tolak banyak. On camera. Wah, bagus. On camera, cepat. Alhamdulillah, Diana, Tania. Okay, good. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Wafi. Okay, lagi. Ini siapa ni? Duduk bawah sejadah ni. Okay, jadi bagi tahu kat saya apa yang kamu dah belajar hari ini. Saya nak, Siti Hajar. Hajar. Siti Hajar, apa yang kau faham hari ni, Hajar? Dengar tak? Dengar. Okey. Belajar pasal luas. Kita kena tengok paksi X. Hari ni kita belajar untuk paksi X lah. Macam mana kita nak tahu dia pergi nak tentukan dia punya paksi tu? Mio ni alhamdulillah ada hari ni. Mio, macam mana nak tentukan dia pergi ke paksi X atau paksi Y? Tadi saya ada sebut tips dia. Macam mana Mio? Mio? Oh, Mio? Tak ada. Okay. Nisa, macam mana kita nak tahu dia tu pergi paksi X ke apa, Nisa? Cepat sikit. Lepas ni rehat jadi tak. Tengok kuasa terbesar. Pandai. Bagus. Kita akan tengok pada kuasa yang terbesar.
Okay, kita tengok kuasa yang tertinggi. Jadi itulah menunjukkan pilihan paksi. Sebab selepas ni kita akan tengok nanti luas tu dia melibatkan 2 graf. Dekat situ yang sangat penting kamu tahu dia tu pergi paksi X atau ke paksi Y. Okay. So Tania hari ini 43 orang. Jadi ada 7 orang. 7 orang pula dah terkeluar kot. Tadi ada 45. Okay. Jadi next class kita akan sambung kelas kita hari Jumaat pukul 8 pagi. Pastikan semua orang join awal macam ni. Okay, one more. Ambil gambar sikit ramai hari ni. Berapa orang? Okay, bukalah kamera. Betul. Wah. Okay, 1, 2. Okay, lagi cepat. Okay, bagus. On camera lagi. Danish, Zulfauzan, Nabila, siapa ni? Nur Nabila apa ni? Dua-dua Nabila, tak on camera, tolong. Ilya. Okay, Amira ada. Yasmin Humaira, Daniel, on camera. Nurin Atira, Muhammad, apa ni? Ainul, on camera, Ainul, Fadila. On camera sekejap. Sekejap je, cepat. Awak rehat, nanti awak nak makan. Nanti pengsan pula awak. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, 1, 2. One more. 1, 2. Okay, gambar ni bukti awak join kelas kan. Nanti kalau tak, kata tak ada. Okay, Alhamdulillah. So, kita stop dekat sini. Kita jumpa hari Jumaat. Tolong siapkan latihan. Hantar dalam Telegram. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.